Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, bagi yang belum ke Telegram Game Borak Saham, pergi ke Telegram Borak Saham, follow saya dekat sana. Alright. Okey, jom kita lupa cakap salam 2 Ramadan. So kita nak cuba buat sebanyak mungkin video pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ni. Okey. Kita teruskan dengan counter review untuk hari ni Sendai, sebab dia memang kau buat kenaikan lebih dari 100% lah. 175 daripada harga low dia, paling low dia pergi hari ni 175, dia naik paling tinggi 395, memang melepasi 100% lah. So kita tengok balik ni antara dalam screener ni, yang keluar dalam screener ni banyaklah counter tapi di apa kata, diungguli oleh Sendai. Okey, ceritanya Sendai ni kita dah share dalam Telegram Game Borak Saham tu pada hari Isnin. Pada hari Isnin dia dah break up ni dia punya resistance Macam mana kita nak kenal pasti resistance? Satu ada tanda-tanda ni ada tanda dot ni. Lepas tu kita boleh tengok sendiri secara mata kasar. Okey, dia touch dekat harga ni, jatuh. Okey. Yang ni berapa kali dia touch lagi sekali, jatuh lagi, touch, jatuh. Tak lepas lah. Harga tak lepas berapa kali dan hari Isnin dia lepas. So sini satu dah trigger, counter ni dah start nak buat kenaikan. Pada hari Isnin dia dah trigger dah. Alright, hari Selasa yang kat sini dah ada orang masuk dah ada orang masuk sebab dia breakout, akan ada orang entry buy on breakout. Okay, fine, dia dah masuk kat sini. Dan kita punya target adalah 240 je lah. Target terdekat sebab dia akan approach 52 week high. Untuk orang hari Isnin, dia punya target terdekat dia 52 week high. Dan selepas tu boleh re-entry semula, ataupun siapa yang nak teruskan follow the trend tu, dia akan terus carry on lah. Maksudnya dia tak keluar lah counter ni. So dia akan jadi counter breakout 52 weeks high pula masuk dekat 245 lah. Breakout 240, kena tunggu confirmation betul ke 240 tu dia touch, dia jatuh ke memang dia lepas 240, makan semua. Makan semua 240 tu dekat sell tu, jadi 240 pindah pergi ke best buy. Lepas tu dia beli pula dekat 245. Nampak volume masuk banyak-banyak sampai 245 tu tinggal sikit. Dah dekat sikit tu kita masuk kat 245. So fine, itu buy on 52 week high. This one buy on breakout yang 20 sen 20 sen breakout, so kita beli dekat 205. Okay, fine. Tapi apa yang berlaku pada hari ni, dia tak smooth macam tu. Dia jatuh sampai 175. By logic, siapa yang pasang trade stop 5-6% dah terkena stop loss. Siapa yang pasang 10% pun saya rasa dah kena stop loss lah untuk hari ni. Sebab tu saya ada kata macam ni, untuk yang biasa, kebiasaannya lepas breakout selalunya dia ada pullback. Dia ada pullback. Selagi tak kena stop loss kita, tak kisahlah kita biasa buat berapa, 5-6%, ataupun siapa yang swing mungkin dia pergi kepada 10% lah. Maksimum 10% dia punya sanggup loss tu. Kerugian 10% okey lagi. So andai tak terkena kita punya stop loss, relax hold je counter tu. Ataupun kalau yang short term mungkin 5-6%. So selagi tak kena 5-6%, relax dulu. Cerita dia ni tak relax Sendai tak relax sebab terkena terkena. So kita kena keluar dulu. Selalu saya kata ada orang yang PM kat saya, PM kat saya yang dah beli indicator yang ada dalam private group tu. Dia PM saya macam mana counter dia, sebab dia kata kena stop loss dia. Okay, saya suggest macam ni. Saya kata kalau rasa dah kena stop loss, keluar dulu. Tapi jangan masuk counter lain, sebab counter ni yang kita pilih ni memang counter yang dah terbaik lah kan, antara yang terbaik lah. Sebab apa? Terbaik? Counter-counter yang breakout, yang ada susunan di atas harga average seminggu, maksudnya dia mengatasi harga seminggu, dia mengatasi harga 2 minggu, dia mengatasi harga sebulan, dia mengatasi harga 3 bulan, dia mengatasi harga 6 bulan, dia mengatasi harga setahun. Counter tu memang solid uptrend, cumanya dia ada pullback merah-merah. So steady. Once dia reversal up balik, masuk semula. Sebab tu kata jangan beli counter lain lagi, sebab counter tu kita dah kaji, kita dah tahu kenapa kita masuk. Cumanya kita masuk dia tak jadi, dia tak jadi terus naik, dia pullback dulu. So tak apa, tunggu timing dia reversal, masuk balik. Okay, itu saya cerita dah. Dia kat macam tu. Alamak, bunyi apa tu? Crack-crack. Kejut pula saya. Bunyi apa crack-crack tu? Siapa ada bunyi? Tiba-tiba nak ada mistik pula. Okay, itu ceritanya dia tak keluar. Dia tak keluar lah. Mungkin
dia dah terlepaskan dia punya exit. So saya kata tak apa, sebab sebenarnya dia tak bocor Mid BB. Itu kita punya reference seterusnya lah. Mid BB tu adalah harga sebulan. Harga sebulan. Kalau dia tak bocor harga sebulan, okey lagi. Maksudnya tak bocor tu bukan kata satu bit bocor terus keluar, bukan. Dia 2-3 bit macam tu. Dia tak lepas pun, dia baru test saja, okey tak apa. Macam ni cerita dia. Dia jatuh tadi tu, dia bocor dekat Mid BB. So siapa yang guna apa ni, reference sebulan, memang dah keluar. Siapa yang jenis swing lama 3 bulan, dia tak keluar lah. Sebab apa? Baru touch dekat EMA 50. EMA 50 tu harga 3 bulan lah. Kita buat reference sebagai 3 bulan. Kenapa EMA 50? Sebab kebanyakan broker-broker, orang banker, orang teknikal chartis ni, orang chartis ni dia buat reference EMA 50 kan. Dia dah guna tu, kita follow je lah. Ada orang suka 60 sebab dia betul-betul nak guna sebulan 20 hari. So dia guna EMA 60. So ikut suka. Tapi selalunya orang guna 50. 50, 20, 50, 200. Itu yang selalunya orang guna. So kita follow je lah. So orang yang kat sini yang swing 3 bulan, dia selamat lah. Dia selamat sebab walaupun jatuh pagi ni, tak terkena lah dia punya ni, stop loss dia yang EMA 50 tu. Tapi orang yang kata Mid BB dah terkena, tak boleh buat apalah. Ini cerita dia. Anda katalah, cerita dia kalau katalah kaunter lain lah. Kaunter kita masuk kaunter lain, bocor. Tapi tak bocor Mid BB, tak apa lagi. Mid BB kita punya reference sebulan. At least harga sebulan bertahan. Katalah kita dah terlepas stop loss kita lah. Kita tak tertengok ke, kita tak pasang trailing stop ke, kita tak pasang kan stop loss kita tu. Kita buat manually, tapi kita tak tertengok adalah buat kerja ke apa benda ke. Tengok dah jatuh ke bawah, tapi belum bocor Mid BB, tak apa lagi. Maksudnya ada lagi nyawa kita. Ada tali hayat lagi. Okay, kita balik pada Sendai semula. Sendai ni cerita dia memang mungkin dah ramai yang terkeluar. Tapi macam saya kata tadi, kalau kita dah kaji counter tu semuanya elok, dan dia pun kita boleh nampak kat chart ni dekat mana 52 week high dia. Bukan dia 52 week high dia dekat atas gunung sana. 52 week high dia dekat dah, dekat 240 tu. So cari peluang untuk entry balik bila dia reversal. Itu ceritanya, dia reversal balik lah. Dan disokong bukan saja technical analysis. Okay, dia break up balik harga 20 sen ni tadi. Dia berjaya break up balik harga 20 sen. So orang yang masuk hari Isnin akan masuk balik tadi, akan beli semula harga 205. Dan orang 52 high akan masuk dekat 245. Hari ni ada 2 entry lah, breakout yang untuk harga sebulan dan breakout untuk harga line tag tu. Kita buat average dalam yang kita nampak tertinggi yang dia pergi dalam sebulan ni. Inilah harga tertinggi kat area ni lah. Ni bulan memang kita tak nampak harga lebih tinggi daripada hari ni. Ini paling tinggi. So kita kira dalam masa sebulan tu, line tag tu dia dekat sini, dekat line sini lah. Paling tinggi dia pergi kan. So dia dah break out kat situ. So akan masuk harga 205 kan. So ada dua orang yang dua orang kan. Maksudnya ada dua jenis trader yang akan masuk breakout ni. Breakout dia akan cari resistance, breakout resistance 20 sen, dia akan masuk 205. Breakout 52 high, dia akan masuk 245. Disusuli dengan maksudnya bukan sakat technical analysis. Sekarang ni cerita dia ada catalyst. Catalyst ni selalu-selalulah baca. Alamak, bahasa Cina ni apa benda aku nak pangkai. Ayo, what is this? Kita tak faham bahasa Cina lah. Nak mana-mana satu yang close, mana satu yang okay. Kita tengok block headline ni. Dia keluar news tadi masa kita berehat, market rehat, dia ada keluar news Sendai. Ni Ever Sendai bets 5.4 billion in new projects. Lepas tu, lepas keluar news ni, buka je market terus orang. Tak tahulah jerung ke apa, terus masuk kau-kau. Laju je. Terus breakout. Saya nak tengok balik. Kita pasang 4 hours
Dia gap up ke petang ni? Dia terus gap up. Tadi dia turun sampai 175. Lepas tu 20 sen kan, 20 sen dia bertahan dekat harga resisten tu lah. Okay, tak apalah. Petang dia terus gap up. Gap up terus break up 52 high. Yang ni terus saya update saya terus update kat Telegram Gap Bersaham. Dia dah break up 52 high Dia test 52 high tu dekat 240. Siapa yang alert lah ada kat Telegram Gap Bersaham. Maksudnya dah boleh entry terus lah. Okay. Lepas tu dia terus naik maksudnya dia bukan setakat dengan technical analysis yang dia break up 52 high dan break up resistance ni. Dia katalah dia terus langkah terus dia terus gap up terus. Tapi ni news ni yang mereka goreng. Mungkin Jerung buat news ni apa ke tak tahulah. Memang betul-betul kadang-kadang dia goreng je cerita kan. Dia goreng je cerita nak bagi sedap. Dia dah memang nak push harga. So dia operator tu buatkan news. Tapi kadang-kadang memang news betul-betul nak ada projek baru ataupun apa-apalah. Macam ni kan, macam ni news yang sangat bagus. News sangat bagus. Technical analysis kita tahu sebenarnya counter tu secara generalnya dia adalah counter solid uptrend kan. Sebab tu ramai yang akan cari peluang bila ada news keluar counter cantik, orang akan masuk beli. Sebab tu kena macam mana pasar ni, Malaysia Stock Business ni alert dengan apa-apa news. Lepas tu tengok chart. Kalau counter tu kita nampak memang counter tengah cantik, okay, standby masuk je lah. Sebab beberapa hari ni memang apa kata sentimen mempengaruhi pergerakan harga. Bukan kata technical analysis saja, tapi sentimen menyebabkan harga naik. Macam PMH Holding, ada news dia, news dia. Saya dapat news ni lah. Nak kata orang dalam bagi news tu tak tahulah pula, tapi memang ada sebab kenapa dia naik. Bukan dia kata technical analysis saja, tapi sentimen catalyst lain menyebabkan dia harga tu bergerak naik. Macam ni, macam Sendai ni, dia ada catalyst dia, sentimen dia, iaitu ni news ni lah penyebab dia. Waktu tadi tengah break tadi lunch hour dia keluar news ni. So orang yang buy on news ni terus beli je. Counter pun nampak uptrend cantik je. Lepas tu dia tengah rehat tadi, rebound pula dekat A50. Apa lagi, belasah pakat beli. Lepas tu orang BTST pula, counter ni padu, beli pula. Mungkin esok naik sikit lagi lah kan. Lepas tu saya tak tahu apa cerita lah, sebab dah naik banyak sangat sampai 100%. Kalau dia dah habis tak Jerung ni kan boleh kira dia nak goreng sampai 200% ke 300% macam tahun lepas. Saya pun masuk kat monitor yang goreng 3 serangkai tu. Allah maaf, boleh lupa pula. Sekejap. Game Minitek, Goshen. Siapa yang game murah yang naik pacak ni? Ada 3, saya lupa pula budak 3 ekor tu. Goshen, Minitek kan. Siapa seorang lagi? Tapi nak cerita dia naik terus 300% dalam masa 2-3 hari. So nak kata dia ni nak buat perangai tu, mungkin buat perangai macam tu. So apa yang, macam mana kita nak dapat setinggi tu? Itulah kepentingan trailing stock. Trailing stock ni saya dah buat video, boleh cari balik dekat YouTube ni. Cara kita pesan trailing stock untuk dapat maximum profit. Maksud kita follow. Contoh harga 240, kita masuk 245. Lepas tu harga pergi 260, 270. So kita naikkan kita punya trailing stock. Katalah tadi masa masuk 245, trailing stock kita dekat mana? Mungkin dekat 225 ke contoh. So kita kita akan ubah trailing stock kita yang 5% je, 5 atau 6% follow harga semasa. Contoh sekejap, saya nak lukis sekejap. Contohlah harga pergi kat sini, tu dah lebih. So kita follow okey, 6%. Atau harga dah naik lagi, kita follow lagi. Maksudnya kita akan ubah tau dekat trailing stock tu. Kita cancel balik, letak balik harga kita nak follow. Kalau dia jatuh harga kita, dia akan ambil kita lah, tapi kita dah untung lah. So follow lagi, follow. Sebab dia tak jatuh, tak ambil kita. Selagi tak ambil kita, selagi itulah kita akan follow je sampai ke atas. Mungkin lah nanti ada, bila dah untung banyak, mungkin akan letak 10% kan, sebab dah jadi swing. So 10%. So follow lagi 10%. Selagi tak kena seolah, okay, ubah dia naik, ubah
stop loss kita tu yang orang boleh dapat sampai 200%. Mungkin dia tak dapat, katalah dia pergi sampai 250%. Dia tak dapat dia maksimum lah harga tu pergi. Mungkin dia akan dapat 240%, 230% ke. Sebab bila harga tu naik tinggi, dia patah balik ambil kita tu, baru kita terkeluar lah, kita habis game. Macam ni tak habis game lagi lah. Esok dia follow tak tahulah sampai mana. Once dah terkena tu kira out lah. Maksudnya keuntungan tu adalah daripada sini sampailah kena stop loss dia tu. Walaupun harga sebenarnya pergi 46 sen, contohlah pergi 46 sen, tapi dia pasang trade stop, kita kena dekat mana? Kena kat 40 sen. So keuntungan dia sampai kat mana, kat mana dia berhenti tu lah. Dia tak sampailah yang maksimum pergi 46% tu. Ni contoh dia beli 245 kan, satu bit atas breakup. Dia tak dapat 86% tu, tapi dia dapat kenaikan kenaikan kurang daripada harga maksimum dia pergi. Sebab once dah naik paling atas, patah balik, baru dia terkeluar, dan kat situ baru dia take profit. Kecuali orang yang tak pasang trading stock, dia tunggu je sampai harga maksimum pergi. Tak tahulah macam mana orang boleh buat macam tu. Mungkin dia tengok, belum ada orang jual lagi, tak mau jual lagi. Agak orang nak jual, baru dia TP. So dia satu bit je kurang ke, satu bit je daripada harga maksimum pergi. Harga highest pergi hari tu, dia satu bit je kurang. Sebab orang dah start jual, baru dia jual. Itu mungkin lah berlaku macam tu. Selalunya kita akan kurang banyak lah juga. Kurang 6%, kurang 10% daripada kalau pergi sampai 300%, kita akan dapat 290. Contoh, tak adalah kata dia ni nak pergi 300%. Itu cara-cara nak dapat maximum profit lah. Yang tak tamak, teknik tak tamak, kita stick kepada risiko 1, reward 2. Kalau risiko 10%, reward kita 20%. Dah dapat 20%, buy. Tak tengok dah counter tu, tutup buku, tengok study kata lain pula. Ataupun 1/3. Dah hit 30%, kita punya cut loss 10%, kita punya profit taking kita nak ambil dekat 30%. Tu reward kita. So dah hit 30%, out. Dah tak tengok dah counter tu, jangan tengok lantaklah dia nak terbang 340, 1000% pun. Kita memang dah target 30%. Itu yang orang target risk and reward 1, 2, 1, 3 macam tu kan. Yang pasang trailing stock, cerita dia lain. Dia akan follow. Dia tak ada harga berapa dia target. Dia tak ada target 10%, dia tak ada target 50%, dia tak ada target 20%, tak ada. Orang intraday selalu target 5%. Dah dapat 5% buy, tak payah tengoklah konten ni. Ataupun dia akan masuk keluar macam tu. Okay, itu salah satu macam teknik lah. Okay, seterusnya kita boleh pasang dekat sini, boleh cari sama ada nak cari exponential movie average, ataupun nak cari movie average biasa, SMA, simple movie average. So tarik je, ambil harga trending. Harga trending tu mestilah berada di atas harga seminggu dan 2 minggu at least. So ambil 5 dengan 10. Saya ambil 5 10. Dia tak ada 7 dan 21 macam selalu bank broker guna 7 dan 21. Tak ada kan. So kita pasang je 5 10. So kita tahu okey, harga kalau melepasi genapkanlah 240, okey boleh entry. Dia dah lepas kepada SMA 5. Okey, so harga melepasi 105 boleh entry. So 110 boleh entry. Harga melepasi 120, okey 120, 125 ni boleh beli kan. Macam itulah dia punya reference, sebab kita dekat dengan support. Okey, ni 397, harga melepasi 40 sen. Okey, so 405 boleh entry. So ni berapa lagi? 15 harga melepasi 15, so 155 boleh entry. Ada seterusnya. Yang penting reference kita 2 minggu. Harga 2 minggu adalah purata dia, harga 2 minggu dekat 201. 201 tak ada. So 210, sorry. Genapkan jadi 210. So support kita, support pertama adalah 240, support kedua adalah 210. Ini dah jauh lah. Sangat-sangat jauh daripada support. Tak ada support dekat-dekat. Kalau dia campur esok mati kiok terus. Siapa tak pasang trailing stock, you die. Siapa yang tak alert depan screen, yang jenis tak pasang trailing stock tu, tak alert depan screen, dia dah jual, dah turun sampai 10%, turun 50%, tak jual, tak tahu cakap apalah. Yang tak ada trading plan ni, dia tak ada, langsung risk.
tak ada risk. Dia tahu nak untung je. Risk tak fikir pasal rugi. Kalau rugi tu tak tahu nak apa lah, macam mana ni. Yang tu yang ada PM macam mana ni, dah rugi. Beli rugi. Dan tak ada awal-awal masuk saham. Nombor 1, kita bersetuju untuk menanggung rugi sebenarnya. Sebab itu macam mana nak tahu semua kaunter yang kita masuk semua win? Tak tahu punya. Walaupun terror macam mana pun, selalu win pun, tetap katalah dia masuk sepanjang hidup dia ni, duk masuk saham ni, tak pernah lagi rugi. Dia confident kan next counter dia masuk tu untung? Takkan. Sebab selagi kita tak terlibat dengan operator, insider, yang jerum besar yang menggelakkan harga, kita takkan berani nak kata counter tu akan boleh naik lagi, atau ni takkan confident nak all in dekat situ. Macam itulah cerita dia. Kita takkan tahu Tapi mestilah ada trading plan kita tu. Orang nak kata trading plan semua nak trading plan semua, support resistance. Kalau macam tu semua tak guru pun aja mana yang sama. Dan memang itu core dia. Saham kena tahu support resistance, kena tahu risk and reward kita dekat mana. Kalau tak tahu ni, tak boleh trade. Tutup buku semua pergi buat benda lain lah. Jangan, nanti habis lebur duit. Sebab kita tak ada plan apa-apa pun. Kita bergantung pada orang. Tak tahu bergantung pada orang ke, bergantung pada grup ke, bergantung pada apa-apalah, emosi kita ke, apa-apa kita rasa-rasa, bergantung pada rasa-rasa. Teknik harapan, yes, bergantung pada teknik harapan. Tak boleh trade. Sebab kena tahu kenapa kita masuk. Kena tahu kalau kita masuk counter ni, risiko nak rugi tu berapa yang kita sanggup tanggung. Itu yang cerita dia. Adakah kita sanggup tanggung berdasarkan duit ke? Contoh, ada 5,000, sanggup rugi 500 je maksimum. Contoh. Ataupun trade lah apa-apa counter, aku sanggup rugi 100 je. So kalau dah rugi 100, out. Lepas tu lagi apa lagi? Counter tu kalau aku masuk, aku sanggup rugi counter tu dalam 5% saja. Maksud apa, aku sanggup rugi 10% saja. Memang dah ada target tu mula-mula sebelum beli counter tu. Sebelum nak beli, pastikan tahu kita nak keluar kat mana. Bila rugi berapa ke, berapa persen ke, bocor support ke apa ke. Kena ada decide tu dulu. Risk kita dekat mana. Orang kata risk kat mana tu kita yang tentukan, bukan orang yang tentukan. Sebab kita jangan tahu kita punya modal, kita punya jiwa kita boleh tahan berapa. Sebab ada orang satu bit dia dah keluar, kita katalah macam mana pun, dia tetap satu bit je bocor nak keluar. Tak apalah, duit kita, suka hati kita kan. Macam tu lah. Tak siapa boleh decide untuk orang apa yang terbaik untuk dia buat. Adakah dia perlu keluar dekat sini. Tak ada siapa nak, dan tak siapa nak nanggung pun. Kau punya rugi, kita pula nak kena blame. Sendiri hang buat, sendirilah hang tanggung. Kalau untung pun kita tak ada nak kecoh nak bagi duit kat orang pun kan. Kan katalah orang tu bagi tahu kat kita, oh ni counter ni akan naik. Ada kita ambil kisah ke? Tak ada, tak pedulinya. Orang hanya fikir diri dia je sebenarnya. Walaupun macam mak kata kalau yang betul fikir orang tu sangat baik hatilah. Okey. Apa dia nak teruskan? Yang ni letak menantang Allah 2 ekor ni. Exponential ke, moving average ke, suka hatilah. Dan dia ada nampak reference dia tengah trending dia duduk atas dua ni lah. Di atas harga seminggu, di atas harga 2 minggu at least. Kalau nak atas harga sebulan pun tak apa kan. Itu lebih kepada swing lah. Lebih kuat kat situ. Jangan bocor harga sebulan. Tapi nak trending, nak beli tu kena harga duduk di atas 2 ekor ni. Sebab 2 ekor ni kena lepas, kata dia jadi resistant. Tak lepas kita nak beli, ada resistant SMA 5 pula. Harga seminggu tak lepas lagi. Kita beli harga 2 minggu kan. Kita beli harga kat sini, tapi dia ada atas, dia ada support. Ada resistant. Okay. Ikon Berhad ni tak tahulah, dah cakap berapa kali dah. Dia tak bocor. Dia punya MA 20 tu, MACD dan trendline dia. Trendline ni kita tanda buat garis ni, nampak dia tengah trend dan dia rebound kat situ. Hari ni terus gap up dan terus break out 52 week high. So siapa yang masuk 52 high, dia akan masuk kat 420. So dia punya stop loss katalah 10%. Dia follow je lah. Setelah harga semasa 10% sampai ke mana-mana. Kalau yang pasal yang pakai projection price chart pattern, akan TPA dia 460 macam tu lah.
Dia nak pergi tak 460 tu. Ada harapan nak pergi. 440 dah sampai dekat lah. Yang ni memang ada buat review. Memang siapa yang dia ni tak boleh nak swing naik turun tu memang apa masuk je terus rugi. Nak macam mana? Nak rugi dia memang saham ni macam tu. Tapi betul tak dia akan naik juga akhirnya? Naik kan? So kita kena ada confident dengan kajian kita juga. Dan kena ada kesabaran nak menanggung berdindong tu, naik turun. Selagi dia punya trend tu naik turun, mesti dalam keadaan channel menaik tu okey lah tu. Kalau kita tengok secara mata rambang mata macam mana naked eyes ni kalau buat garisan sebenarnya dia menaik. Nampak dia naik turun tapi dah keadaan menaik. Turun kat sini dengan sini sama. Tak kan? Sini lebih tinggi. Sini tetap dia ni bawah lagi. Sini dia ni lagi bawah. So sentiasa buat high low. Kalau dia buat high low tu dia tetap akan pergi naik atas lah. Kecuali dia buat low macam mana? Ni low. Dia buat high low tiba-tiba sekali lagi dia jatuh buat melepasi dia ni. Itu kena sakit jantung. Jatuh tibalah masa untuk keluar. Sebab dia dah buat low. Selagi dia buat high low dia adalah uptrend. Kalau dia dah buat low dia dah jadi counter nak downtrend lah. Nak ke bawah lah tu. Tak ada teknik harapan lah. Okay, ni contoh low. Ni dia buat low. Okey dah, tak apa lagi. Mungkin ada teknik harapan ni. Kau ke bawah. Memang tak ada. Dia dah turun. Dia dah bocor. Bila dia dah bocor, dia punya ni kan dia buat low. Dia bocor low ni. Kat sini dah kena keluar area sini. Dia nak naik tu cerita lain. Nak naik dia kena break up balik lah dia punya. Ni lower high dia kena break up balik. Kat mana dia break up, kat situ dia masuk. Risiko tetap ada lah. Dekat mana-mana yang kita tanda ada 10% ke apa ke reference kita. Kalau saya tanda dia akan keluar habis semua contoh-contoh tu. So saya tak boleh buat apa. Kalau ni kena clear dulu baru boleh lukis semula. Ikon Berhad. Lagi konten apa Encom ni harga super penny harga murah-murah. So dia dua-dua dekat support seminggu 2 minggu sama. Ni 150. So kenaikan dia baru je bermula. Sebenarnya 150 mana? Kita tanda sikit. 150. Okey. So harga seminggu dan harga 2 minggu dia kat sini. So selagi tak bocor 150, dia masih counter yang trending. Masa pasal ni selagi tak bocor dia harga 30, harga untuk 30 hari pun sorry harga untuk sebulan pun ni MIB pun lebih kurang kat situ juga 145. Jadinya kalau tak bocor 145, counter tu still valid untuk uptrend lah. Naik ke atas. Itu yang orang tak sanggup tanggung. Sekarang katalah dia masuk, so tiba-tiba jatuh sampai 150, padahal jatuh kat support. Adakah dia nak turun ke bawah? Taklah jawapan dia. Sebab belum lagi bocor area sini kan. Dia tak bocor support lagi. Sebenarnya boleh je lagi. Dia akan jadi turun, dia rebound balik naik. Kalau kata nak jatuh lah. Ataupun dia terus pergi macam sendai, tak ada sampai ke salam, terus naik ikut lagi yang faham sikit pasal oscillator, dia baru nak start cross up. So dia baru je nak bermula kenaikan tu. Okay, dia macam mana dia ada kena confluent beberapa ilmu yang kita ada, kita satukan untuk kita buat keputusan. Lebih kuat lah, lebih yakin. Okay, baru saja breakout, harga di atas harga seminggu, harga di atas harga 2 minggu. MACD baru nak cross up. Oscillator baru je hijau. Ada harapan macam tu. Ada harapan nak naik lah. Kalau harapan nak turun, buat apa nak beli. So relax. Di atas MIB. Okay, fine. Selagi atas MIB, okay. Layan. Nanti katanya murah, kantor mahal sikit. Sign from. Okay, sign from. Dia punya 820 dia punya 52 high. So kita expect dia pergi cari 52 high betul. Mungkin dia break up ni baru start nak cross up. Okay, baru start nak cross up. So tunggu je lah.
Right je lah kaunter ni. Siapa 77 sen. Siapa sanggup tanggung dia jatuh sampai merah 77 sen, boleh beli. Kalau siapa yang beli-beli, aku beli-beli je jatuh, tak payah masuk lah kaunter. Tak payah beli. Sebab tak sanggup menanggung risiko. Tu kau nak, macam mana saya nak bagi cerita beli je dia terus naik, saya tak tahu. Terpaksa menanggung. Mungkin hari ni beli, esok jatuh ke, lusa jatuh. Lepas tu hari keempat pun naik ke. Kan ada yang saya share hari Jumaat, masa hari Isnin tak naik, Selasa tak naik, Rabu Khamis tak naik, tengok hari Jumaat tu pium terbang. Kan yang baru ni macam kaunter Sendai, sikit hari Isnin, Selasa tak ada apa, pagi ni jatuh, tengok oh petang terbang. Ada yang dia ambil masa sekejap, ada yang masuk masa hari tu juga tu kan. Macam kalau saya share Sendai tadi, saya share Sendai masa pukul 12.30 2.35 macam tu kan. Masa market buka saya share Sendai 52 high. So, siapa yang masuk hari ni juga untung. Itu dah jadi intraday, dah jadi separuh hari je. Separuh hari dah untung dah. Itu rezeki lah. Ada saya share tak jadi-jadi, seminggu 2 minggu baru naik. Macam PA tu berkurung kan, tunggu 265 tu. Siapa yang perasan video yang saya dah share tu? Lepas tu dia dah naik sampai mana, dah jatuh balik lah. Dah dapat dividen lah di Senin kan. Di Senin kan Selasa dia bagi dividen. Nanti dapat lah hujung-hujung bulan ni dapat duit. Jangan terkejut, ada duit pula. Dah masuk. Siapa masuk sebelum tu sampai estate dia tu, dia hold dia keluar, kata dia keluar semalam atau dia keluar hari ni, dia naik, dia dapat lah duit untuk hari payment nanti hujung bulan ni, apa 24 ke 25 saya tak ingat. Okey lah tu. Okey. Maksudnya dia ada yang bergerak tu dah ada tak terpulang pada kita, ada nak bagi time frame. Aku sanggup hold 2 minggu je. Okey, lepas 2 minggu kalau tak gerak aku keluar. Tu keluar. Siapa yang sanggup swing sampai sebulan, sebulan aku buat time frame sebulan. Selagi dia tak hit aku punya stop loss ke, aku hold. Tapi once dah sebulan aku tunggu kau tak gerak, aku keluar. Then keluar. Ada yang dia buat trading plan dia ikut EMA 50 dia ikut 3 bulan. So dia hold 3 bulan. So sabar je lah. So janganlah duk buat kecoh-kecoh lah, buat serabut otak lah apa. Kejap kau turun, kau kan ada masa sampai 3 bulan. Biar apa dia nak turun, nanti pandai-pandai dia naik balik. Kalau dia tu memang counter solid macam ni kita dah tengok dah dia semua S&P 200 breakout sini-sini. Atau kita beli tu dia merah, katalah kita beli masa breakout kat sini, sini masa dia merah, jatuh pada harga entry. Tapi duduk uptrend je, mamtak situ. Tapi orang yang tak sabar, jatuh 2 hari, 2 hari, 3 hari merah, sakit jantung nak keluar lah. Tapi orang yang steady lantak, naik juga akhirnya. Faham tak? Dia bergantung pada orang tu. Saya selalu sangat dapat mesej dah merah. Hari ni pun merah juga, jatuh dah ada rugi dah. Oh no. Masuk sebab apa sebenarnya? You masuk nak swing ke, you masuk ada target risk and reward tak? Kalau kata you punya risk 10% dan dia tak kena, jangan gelabah. Kalau kata you punya support you meet BB, tak bocor meet BB lagi, jangan gelabah. Nak buat macam mana? Kata kita merah, kata orang lain hijau yang sedap, dia dah untung. Dia baru masuk tadi dia untung. Dah dia buat teknik intraday dia memang dah pro kot. Dia ada rezeki banyak. Mungkin dia banyak bersedekah ke, mungkin dia banyak buat kebaikan, ataupun mungkin itu ujian Allah bagi kat dia. Yang dia sentiasa rasa dia bagus, dia masuk je mesti win. Itu Allah uji dengan dia, dengan keangkuhan dia. Lepas tu tiba-tiba dia dah untung sampai 1 juta, tengok tinggal tak ada duit langsung. Boleh jadi, kita tak tahu pun orang yang sentiasa berjaya tu adakah, kalau dia angkuh lah, kalau dia yang berjaya, suka sedekah, baik hati apa semua tu, dia tak cerita kebaikan dia tu, kebaikan dia yang extra lain. Sebab apa rezeki dia ni asyik dapat ke dia, jangan mungkin dia ada buat amalan-amalan lain. Dia baik dengan ibu bapa dia, dia selalu bersedekah, dia selalu bangun malam, yang senyap-senyap dia buat. Lepas tu dia buat kajian, dia ada study, dia rajin buat kajian, rajin buat apa kata, rajin baca, rajin kaji, rajin masuk kelas. Yang sampingan tu kita tak tahu kenapa dia berjaya. Dan dia experience berapa lama, dah biasa teknik tu, dah apply berapa lama. Mungkin itu menyebabkan dia sentiasa win hari-hari, sebab memang itu yang dia guna, yang tu yang berjaya untuk dia. Okay, sepatutnya kena pergi tanya orang tu lah, yang sentiasa win tu, yang sentiasa win intraday. Okay, kalau kata yang pakai teknik yang macam ni, kena terpaksa lah menanggung. Ada masa rugi merah, tapi selagi tak bocor,
ataupun tak kena soalan kita, ataupun tak kena kita punya risk kita, duit ke kan 500 ke 300 ke 100 ke 1000 2000 apa ikut poket masing-masing tu, tak kena lagi. Relax. Macam ni kita punya kita punya apa kajian kita, kita punya expectation dia akan pergi cari expectation pun dah agak anggaran harga dia akan pergi. Expectation adalah pengharapan ke apa ya bahasa Melayu, anggaran saya tak tahu, bukan tu kita pandai cakap, tapi bahasa Inggeris lebih senang terms je. Expectation price dia pergi ke sini, atas ni kita expect dia break up 52 high, so steady lah dulu. Sebab nanti orang 52 high akan masuk pula. Alright, sini pun akan baru start cross nanti, cross up. Melainkan dia menjondong ke bawah macam ni, barulah kita gabra. Yang ni dia baru nak mendongak relax. Baru nak bermula saja. Lagi ENO saya nampak cantik ni. Okay, ni nak pergi cari 52 high dia. Ni pun kita expectation dia akan cari. Lepas tu dia apa BB ni selalunya counter tu high momentum lah tu. Lepas tu dia di atas harga seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, solid uptrend. Lepas tu dia ada pattern saja. Ni kalau kita buat garis lukis-lukis kalau ni kita lukis-lukis je, kita buat macam mata kita nampak apa, buatlah garis-garis trend line tu, nanti akan nampak bentuk. Okey, apa flat pattern ke apa benda ke, apa triangle, apa benda saja, extended triangle, apa benda yang kita nampak. Betul, kita boleh google je, check pattern. Tapi projection price dia ada pole kan. Tiba-tiba dulu dia anggaran saja pun, kajian agak-agak dulu yang dia tak ada tepat pun. Kalau nak ikut betul solid technical analysis, kena masuk kelas yang beribu-riban, cikgu pro semua tu kan, study kau-kau. Ni kita setakat mana ilmu kita ada. Sini kalau dia break out, dia boleh pergi sampai mana. Kalau dia break out, boleh pergi sampai mana. RM1.30. Bila dia nak pergi sampai RM1.30 tak tahulah. Yang ni dia ambil masa apa lama? 1, 2, 3, 4, 5 seminggu. 1, 2, 3, 4, 5 2 minggu. Okey, maksudnya dalam masa 2 minggu dia naik 2 ke 3 minggu. Maksudnya dalam sebulan lah. Mungkin dalam sebulan jugalah dia boleh naik pergi atas tu. Mungkin sebab kat sini sebulan. Tapi dia punya consolidation ni, dia reaccumulate ni lama, daripada Januari sampai Mac, dalam 2 bulan lebih. Dia naik sebulan, dia berehat 2 bulan lebih. Adakah dia naik sebulan ataupun dia nak akan naik 2 bulan? Itu kalau dia break up lah. Kalau tak break up, dia bocor pula yang ke bawah, dia akan jadi di sini kalau dia bocor, dia akan jadi ke bawah pula macam tu. Tapi kalau ikut biologik, dia akan naik. Corak je ni, corak nak menaik. Corak dia adalah corak nak menaik. Tapi kata support dekat sini, kalau bocor tu dia ke bawah lah. So far memang kita nampak dia nak naik lah. Dia pun baru nak start cross up. RSI dah atas 50, ada momentum. Lepas tu MACD atas kosong, momentum. DMI positif hijau, dia 20 tu kuat. So dia kuat nak naik. Rasa apa lagi kita faham. Okay, lepas tu dia nak approaching 52 high. Lepas tu dia atas harga seminggu, dia atas harga sebulan, dia atas harga 3 bulan, dia atas harga 6 bulan, dia atas harga setahun. So dia ada solid trend dah. Macam tu lah kita pilih counter. Faham kan? Kadang yang intraday tu dia lebih kepada kita tengok market depth, kita tengok volume spike, orang dok beli-beli. Lepas tu kita tengok price bergerak melepasi harga rintangan sebelum kan. Lepas tu kita tengok blok-blok tu, dia punya susunan tu kan. Dia buat blok, katalah dia dekat 31 sen, dia buat blok tebal gila. Dekat best sell dia 31 sen, dia buat tebal gila. Lepas tu dekat best buy pula dia buat tebal gila dekat harga 275 contoh.
So kita tahulah harga 275 tu support, harga 310 tu resistant. Okay. Lepas tu tengok volume masuk kau-kau, ada peluang lagi nak pergi 310. So kita tumpang lah masuk. So kita tahu resistant dia akan pergi kat cari 310. So kita TP lah 305 intraday. Tu macam tu. Adalah benda-benda lain. Apa kita tengok dekat video intraday macam mana. Ini cerita lebih pada yang ada target risk and reward, yang ada nak follow trend, yang nak ride the trend. Okay, yang nak ride the trend, yang nak beli buy on breakout, yang nak swing, yang nak 10% ke dia ada target. Macam mana? Yang macam tu lah. Yang lebih kepada nak lebih sikit ROI. Boleh consider macam ni lah teknik dia. Okay. Tapi ikutlah, kalau dah target 5% je tak apa. Cuma dia tak adalah nak kata hari ni juga. Macam ni. Yang tak expect hari ni juga akan naik. Macam tu. Yang boleh bagi ruang dan masa untuk dia bergerak naik. Boleh consider teknik ni. Pelan-pelan kayu. Okay. Kalau dia naik hari ni juga rezeki. Kata hari ni kita beli, esok dia naik. Alhamdulillah, sehari je hold. Okay ya tu. Tapi macam mana kalau dia ambil masa seminggu? Boleh tahan tak? Boleh tahan tak dalam masa seminggu tu kawan-kawan kita untung, kita tak untung-untung lagi. Penat tunggu, kena sidai. Kalau tak boleh tahan, bukanlah cara ni dan kena pergi ke teknik lain lah. Okay. Ini time frame daily je saya pakai ni. Kalau nak cepat kena tengok time frame 15 minit, 30 minit, 1 hour. Yang guna multiple time frame. Okay. Yang rempit ada orang guna 1 minit, ada orang guna 5 minit, ada orang guna 50 minit. Lagi cepat lah dia guna tu untuk dia lebih cepat masuk, cepat keluar. Kena laju dah kena cekap gila lah. Kalau tak cekap tak boleh nak intraday, tak boleh nak rempit-rempit ni. Nanti asyik kena kat law je. Okay. Lagi counter apa? Nak ambil yang murah sikit ke macam mana? Tenko ni kita dah bincang bila lagi dah. Masa dia backup sini lagi. Ni masa dia pending 705. Dia dah break up 705, dah naik. Sekarang ni 50-50 high yang baru dah pun. Dah jadi ATH story. Ni ATH yang baru dah. So dia break up dia. Mungkin boleh pergi lagi lah. Kalau tak ni lah support ni support. Ataupun nak pakai yang gun punya support pun boleh. Dia tak ada apa-apa halangan lah sebab dia all time high. Counter yang dah lepas all time high tu macam tu lah panggil dia. Tapi dah dibincangkan pun. GFM kata ada apa? Ada apa tak news dia kena baca. MACB dia rebound dekat dia punya support. Sat tutup jap lukis-lukis ni. Ni dia rebound dekat 50. Lepas tu dia reversal naik balik atas dia punya. Sebelum ni 57 tu dia adalah resistance. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia naik pula atas harga seminggu dan 2 minggu. Okey lah. Cuma harga sebulan tak lepas. Kalau nak tunggu harga sebulan lepas, tunggu lepas MIDBB ni atas 590, mungkin 595 baru masuk. Dia MIDBB cari apa BB, lower BB cari bidder BB. Faham tak? Support cari resistance. Lepas tu dia lepas breakout, dia akan cari another resistance. Kalau dia bocor, okey, katalah dia bocor sini, dia akan cari another support. Macam tu lah. Faham Dia kena cerita panjang ni sebenarnya. Sebab tu saya nak buat kelas apa yang beli indikator tu. Saya nak buat kelas kelas biasa-biasa. Tapi biasa-biasa pun orang jual sampai beribu-ribu kan. 6,000 lebih Saya pergi kelas 6,000 lebih tu 6 hari. Maksudnya average sehari tu 1,000 lah kan. Dia ajar macam tu lah. Basic-basic. Cuma yang lebihnya tu macam nak tengok news apa benda tu kan. Saya kan tak berapa nak FA sangat. Mungkin lebih tentang FA tu lah. Kalau nanti saya berminat FA, mungkin saya kena study lebih detail pasal FA macam mana nak kaji benda-benda tu kan. Kak Ros, siapa yang tahu Kak Ros? Kak Ros Haji Asri, tim Haji Asri, dia memang pro buat FA dah. Depa punya gang memang rajin gila-gila buat nota tu macam orang budak-budak you buat color-color apa benda tu kan. Kemas gila. Banyak student pun student PhD
yang dah biasa lah dengan siap buat dengan PowerPoint, PDF apa semua tu. Orang yang orang berjaya bukan orang yang biasa-biasa. Orang yang buat duit tu bukan orang biasa-biasa, orang raja gila punya. Dia ada MFA, lepas tu TA lah ada. Terpadu, teramat padu. Itulah maksudnya saya pun nak kena improve juga. Tapi kita bagi masa lah. Perjalanan saham ni kita bukan nak sekejap-sekejap. Kita nak sepanjang sampai matilah kalau boleh kan. Nak teruskan sebagai ekonomi kita, pendapatan kita sampai bila-bila. Masa kita nak kena improve ilmu sini sikit, top up sini top up. Tapi jangan sampai macam mana satu rated dengan ilmu tu sampai tak boleh nak trade. Sampai langsung tak boleh nak keputusan. Macam tu kena berhati-hati sikit. Pelan-pelan. Sebab tu ilmu kena pelan-pelan. Ikut kita punya kemampuan tahap penerimaan macam mana. Ada orang dia yang boleh buat PhD tu, dia boleh tangkap banyak benda. Dia boleh cepat lah apa semua. Sebab dia punya kemampuan tahap tu. Allah bagi rezeki dia dekat ilmu, dia boleh tangkap cepat. Ada orang slow sikit tapi pahala tinggi. Macam orang yang gagap-gagap mengaji tu, pahala 2 kali sebab dia berusaha nak mengaji. Kata dia berusaha nak berguru, tapi tetap tak dapat. Tapi dia berusaha dengan gigih, pahala berganda-ganda dengan orang yang usaha sikit. Tapi dia memang dilahirkan cerdik pandai. Dia ada kebolehan bagi cepat tangkap semua benda. Dia buat dia punya apa kata, dia punya usaha tu effort sikit je pun. So pahala dia kecil. So jangan tertipu dengan dia ni, tapi mungkin effort dia kurang ke apakah. Tanya diri kita dah buat sehabis baik ke belum. Kalau kita dah buat sehabis baik, berdoa lah banyak-banyak supaya Allah bagi buka ruang besar untuk kita, bagi keuntungan je. Dapat pilih orang tu pak win. Mintalah pelan-pelan Allah bagilah tu. Okey, usaha, berdoa banyak. Lepas tu kena kawal lah emosi apa semua tu. Banyak lah benda pasal saham ni. Belajar tak habis-habis. Sampai kalau kata 30 tahun 40 tahun tak habis-habis nak belajar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Adakah dah pandai? 10 tahun. Dah lama 10 tahun. Adakah pandai? Tetap banyak nak belajar. Tapi jangan letak semua benda nak belajar dalam masa setahun. Dalam masa 2, 3 bulan semua nak tahu. Tak, pelan-pelan kayu. Sebab katalah ada ilmu hanyalah EMA 7 cross 21. Dah cukup. Boleh trade. Saya dulu tahu EMA 7 cross 21. Untung je pun. Bila makin banyak tahu itu ini, sebab macam-macam nak try. Yang tu yang jadi mula mulalah macam-macam. Sebab tu kita nak try, yang ni kita nak try, ni kita try. Modal limited. Kalau banyak guni tak apa. Katalah duit ada 1 juta. Lepas tu kita divide. This is teknik apa? EMA 7 cross 21. This one teknik supply and demand. This one teknik wave. This one intraday. This one make BB. Apa lagi? Apa-apa yang kita belajar, chart pattern. Semua ada pak. Lagi banyak lah ilmu. Ini FA pula. Yang ni untuk long term. Nanti lepas tu tengok counter kita ada 10. Sebab ada teknik macam-macam. Apalah modal banyak. Tapi kalau modal limited, bersakat modal kecil-kecil, B40 je. Ada yang cerita ada modal 300, tapi kita tak boleh pelekehkan berapa modal dia ada. Dia ada minat nak belajar. Tak apalah, RM300 tu mungkin sesuai untuk dia invest dulu. Tapi dalam masa sama belajar lah. Tapi yang RM300 tapi nak intraday, agak tak logik di situ. Nak ambil, memang kata murah, kata 3 sen, kata yang murah, kata nak naik banyak macam hari ni. Kalau masuk hari ni counter apa tu Sendai memanglah untung, tapi probability nak dapat counter macam tu sangatlah kurang. So agak kurang logik di situ. Tapi sesuai lah untuk dia invest dulu. Dia swing setahun ke, dia swing 6 bulan ke, 3 bulan ke, nak growkan RM300 tu. Dan masa sama belajar. Adakah RM300 tu akan buat gandaan, akan dapat gandakan lepas 3 bulan 6 bulan? Tak tahu. Mungkin akan berkurang jadi RM100 je. Tapi dia rugi banyak tu je lah. Kan? Berbanding orang yang masuk terus RM30,000. So tengok lepas 6 bulan habis RM30,000. Sebab dia proses belajar tu ambil masa. Ada orang cepat, Allah bagi rezeki dia cepat belajar, cepat faham, cepat rezeki nak dapat. Betul je kan, dia pilih. Kan kita kaji-kaji banyak-banyak, di mana satu nak naik? Tak tahu kan. Tapi kita dah tapis-tapis ikut apa, ikut harga kita ke, maksud ikut ada dues ke apa ke, atau QR ke, apa benda-benda lain lah. Kita tapis-tapis dah tu, bismillahirrahmanirrahim, ni lah kita pilih. Hati kita tergerak nak pilih yang ni, maksud dapat win, Alhamdulillah. Tapi maksud kita dah tapis dah
dah berkaji dulu, bukan yang main hentam-hentam ikut orang. Macam tu lah. Okey lah, selain tu boleh study sini. Okay, cukup lah hari ni kan kita buat biasa ada bebek sikit. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada yang nak beli tak indikator dan screener, nak join group saya? RM100. Bolehlah join tu sampai bila-bila lah kita nak kekal tu. Macam pelan-pelan kayuh lah belajar sama-sama. Okey, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Nanti lagi rugi kan. Relax, steady. Intraday pun tak apa. Intraday pun boleh steady. Intraday macam hari ni dapat apa, katalah dapat RM50, tak apa. Saya pun main macam tu juga. Macam kalau tak percaya, saya dulu dalam grup apa, alamak lupa pula nama. Saya duduk dalam grup tu. Saya ambil, saya masuk sana yang RM50, RM80 saja nak apa jangan lepas gian. Ambil saya tahu masa dulu kata McD lah, boleh makan McD, boleh makan cendol, boleh makan tom yum. Ambil tu sikit kan, janganlah tak segedebuk tu. Saya kata janganlah terus kita baru nak start, kita buat modal besar, kita ilmu pun tak ada lagi. Biasakan dulu nak intraday, tak modal sikit-sikit, modal RM3,000 ke kan, RM2,500 ke, untuk rasa ambil lah 2-3 bit macam yang lepas 100 lot senang nak kira. Saya senang nak kira. Kalau saya beli 100 lot senang nak kira. Okey, 1 bit RM50. Kalau kata yang biasa bawah RM1 lah, 1 bit RM50, 2 bit RM100. So agak-agak lah tolak dalam RM25-30 tu dapat RM70. Okey lah. So 3 bit. Kalau 2 bitnya kita akan dapat RM40 lah. Boleh lah buat minum air. Tapi okey lah, lama-lama sikit-sikit. Dia macam lebih pada kefahaman dan keseronokan trade tu kan. Okey, kalau nak swing saya ambil yang 3 bulan nak akan lebih sikit lah. Yang tu dapat lah rata-rata ribu-ribu. Kalau modal kita dalam RM2,500 je tu akan dapat, memang akan grow lah. So kalau nak kata compare to intraday dan yang jenis swing, position trading pun semua tu ni, memang yang lah, yang slow dan steady tu lebih menguntungkan. Tapi yang meronokkan, yang lebih thrill adalah intraday dan BTST. Okay, tu pula ikutlah mood masing-masing nak trade tu macam mana. Cuma saya orang baru jangan masuk banyak-banyak. Orang lama pun kalau belum dapat belum jumpa teknik yang sesuai dengan diri dia. Sebab setiap orang mesti lain-lain. Dia gabungan teknik-teknik apa yang dia faham macam dia punya kan. Faham apa sikit dia, ilmu cikgu ni cakap gini. Lepas tu kita try oh rupanya yang ni aku dah faham, yang ni sesuai untuk aku. Okay, so itulah cara kita. Modal kita pun nak macam ni, yang sesuai dengan kita. Kalau lebih-lebih, jadi rugi lebih macam aku tak boleh nak tanggung. Kan kalau kita masuk banyak, rugi banyak, itu sakit jantung kan. So kita masuk sikit-sikit. Kita tengok pelan-pelan kayu. Bila dah macam mana, saya tak tahu nak cakap apa, kena slow and steady. Ambil masa. Ambil masa sikit saham ni, tak apa. Okay, macam apa dia, kenapa saya tiba-tiba tanda ni teknik saya lupa kenapa saya nak cerita pun entah. Lupa pula aku. Yang ni BODTL tau. BODTL breakout naik lah macam tu. Tak ada ke saya nak cerita tu, pelik pula tiba-tiba nak cakap. Tak tahulah apa benda saya duk geledek-geledek nak cakap apa tadi entah. Okay lah, sampai sini saja. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat perbanyakkan ibadah, mengaji, apa lagi dengan ceramah-ceramah. So apa ni, kita apa ni kata, ambil masa renung balik apa kita dah buat, masih apa tujuan kita. Allah bagi kita hidup kat dunia ni, fikir balik, duduk senyap-senyap, fikir balik, renung-renungkan. Memang betul kena renung-renungkan balik apa yang aku buat ni dengan hidup aku ni. Macam mana kalau aku mati esok, macam mana? Ada tak bekalan nak bawa? Cukup ke? Macam mana kalau nak lepas nanti nak terus masuk syurga? Macam mana nanti aku ni duduk kat dalam golongan mana kan? Macam tu lah, kena fikir-fikir ke? Benda-benda macam tu kan ada monolog kan? Monolog berbicara dengan diri sendiri, fikir balik. Okay, waktu ni kan setan kurang kan, setan dibelenggu. Kita ada peluang untuk fikir pasal diri kita lebih sikit.
Kadang-kadang kita tak kenal diri kita. Kita terlupa dengan kehidupan ni yang melalaikan macam-macam hal ni. So kita lupa balik kita ni siapa. Kan hamba Allah tu hamba tau. Kita ni hamba, kita lupa. So ingat balik. Tak apalah, tak kat mana. Katalah umur dah berapa sekarang. Umur dah berapa? 30, 40, 50 kan. Yang 20 tu mungkin dah tengah seronok-seronok lagi kan. 25 mungkin bos tak kahwin ke apa ke. Start pun nak kerja ke. Okay. Mungkin dah steady sikit dekat 30, 40 kan. Okay, boleh fikir balik kita dah buat apa ni. Yang life start at 40. 40 tu make sure dah ke arah sana ke arah akhirat Okay. Yang 30 kita dah separuh hidup macam tu. Kalau yang 25 dah nak start dewasa, betul-betul dewasa dah kan. Yang 20-an apalah nak dalam hidup kita ni, cepat kejar buat sungguh-sungguh. Kena adalah reflect diri kita. Okay, bulan puasa ni tu banyakkan sedekah, banyakkan buat benda baik, kurangkan kata yang menyakitkan hati orang lain, dan kurangkan condemn diri sendiri juga. Kadang-kadang dia tak kacau orang, tapi dia duk kacau diri dia sendiri. Pergi saya nak buat video baik-baik ni, aku pun tak ada duk baca apa nak buat, tak ada persediaan. So kita selit-selit time saham je lah kan. Semoga sama-sama kita masuk syurga. Semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Berjaya dalam saham dunia, berjaya dalam saham akhirat. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.